tutup aurat syar'i. Faham? Itu je nak khabar. Sebab Islam ini bukan agama melarang, agama mengawal. Dia kawal kita. Bukan dia larang. Nak bersokan boleh, tapi dikawal. Nak menyanyi boleh, ada kawalan. Kalau nak makan angin, nak berniaga boleh, ada sempadan. Nak bermain boleh, gini batasnya. Dia bukan agama menyekat, agama mengawal. Faham tak? Islam ini macam polis terapik lah. Dia bukan sekat kita tak boleh balik, tak boleh belanggar. Dia sekat kejap merah. Tapi kita ni kalau lama kau seronok lah. Sebab apa? Sebab kalau kita jauh daripada masjid, jauh daripada alim ulama, cas tak masuk di badan kita. Bila cas tak masuk di badan kita, kita kurang buat amal soleh, maka kekuatan nak amalkan Islam tu tak ada. Batu kita kalau kita mari masjid dan kita start mari masjid, mari kuliah, kita akan ada tambahan-tambahan benda soleh. Betul tak? Tapi kalau kita lama dah tak pergi sejik, lama dah pergi dengar, kita akan jadi lain macam tadi. Tengok kawan-kawan kita, dulu saya yang malang ada sejik. Ni dah hari dah, luar pendek bunga ni. Faham lagi kan apa? Bukan dia sengaja gitu. Cah dia tak ada. Faham? Kekuatan bersama jemaah tu tak ada. Faham? Kekuatan apa benda ni. Macam telefon lah. Walau iPhone 15 telefon kalau dah cah, boleh cakap. Main alu apa gitu. Tapi kalau Nokia 3310 buruk dah, tapi cah ada, boleh cakap. Gitu. Lepas tu kita hadir tak mahu majlis ilmu, satu buat amal soleh, ada kekuatan. Soalan seterusnya, ramai ustaz kuliah di kampung-kampung, bila dah glamour dah lari dah, dia pergi kat jauh-jauh main bandar-bandar pula. Mana gitu? Mana aku tahu? Tanya dia lah. Kita tak cara ustaz-ustaz ni. Kita ni orang panggil gi. Faham? Siapa dulu? Bukan siapa besar, bukan kira ekong, bukan kira masjid. Siapa dulu? Cuma kerajaan baru ni 7 negeri dah haram. Jadi tukarlah kerajaan lain pula. Boleh haram. Karaoke dah haram. Jadi gini, kita nak ngajar kerana Allah. Jangan pilih nak ekong saja, nak masjid besar, tempat yang glamour. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada Nabi. Faham? Pondok panggil gi, mana madrasah panggil gi, surah kampung pun gi. Faham? Jadi tidak mudarat. Okey? Ikut Q. Siapa yang berdosa kalau tidak dilaksanakan hukum Allah? Tengok benda hukum. Kalau bab mencuri, Allah kata gua ni, asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan kalau sabit kesalahan, hendaklah kamu jatuhkan hukuman potong tangan. Siapakah kamu dalam ayat itu? Kamu di situ kerajaan, bukan pencuri. Pencuri itu dia curi dalam dunia, dia tak kena potong tangan. Akhirat Tuhan tak marah dia, tak kena potong tangan. Allah marah, tanya dia mencuri tu, kenapa kamu mencuri? Allah tak tanya pencuri kenapa tak laksana hudud. Dah, bukan tugas dia. Faham? Kerja dia curi je. Allah akan tanya kenapa mencuri. Faham? Tapi kalau pemerintah, Allah akan tanya kenapa tidak potong tangan pencuri. Jadi faqta'u tu ada dhamir di situ, maksudnya kamu wahai pemerintah naklah laksanakan hukum. Jadi kita ni sebagai rakyat naklah memilih pemerintah yang nak melaksanakan hukum, atau kita sudah terpilih yang fasik yang tidak laksanakan hukum, masih ada kewajipan menasihat, memberi teguran. Soalan seterusnya, ustaz kata carilah harta, jangan kejar harta. Bagaimana pula kalau kita kejar akhirat? Jawabnya, kejar akhirat boleh. Kerana apa? Sahabat dia dulukan akhirat. Dunia biasa-biasa saja. Akhirat bukan kaleng-kaleng. Dia makna gitu. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lari daripada akhirat atau dunia. Kita nak sama berat tak boleh. Kalau gula boleh timbang sekilo-sekilo, 500-500, itu gula. Akhirat dunia tak lewat 500-500, mesti ada berat sebelah. Lepas tu Nabi kata, man ahabbad dunya ad-darra bi akhirati wa man ahabbal akhirah ad-darra bid dunya.
Barang siapa yang kejar akhirat, cederalah dunianya. Barang siapa kejar dunia, cederalah akhiratnya. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Kalau begitu, lebihkanlah hak akhirat, kerana akhirat itu kekal abadi. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum orang Islam membiarkan orang kafir menguasai politik umat Islam? Hukumnya haram, dosa besar. Ada orang kata tak boleh kita cakap politik, hukumnya mengarut. Politik tidak mengarut, orang politik banyak yang mengarut. Faham lagi? Politik bukan mengarut. Politik ni pentadbiran negara, pentadbiran kampung, pentadbiran negeri, pentadbiran daerah. Apa mengarutnya? Yang mengarut sebahagian besar orang politik. Hari ini kalau awak lantik saya, esok turun minyak. Itu yang mengarut. Soalan seterusnya, dengan politik contoh. Macam mana cara nak pujuk si ayah belah perempuan untuk kurang jumlah hantaran yang diberikan pada pihak laki-laki? Kerana pekerjaan hanyalah sebagai imam dan bilal saja. Baik. Tok imam, tok bilal minta anak dara orang. Pihak keluarga puan kata 30,000. Sini berapa ni minjam rendah? Kalau dak pas SPM berapa sini? Anak dara. Sini berapa? Oh biasa lah SPM. Tak boleh dah rasa. Lapang ketok kenyok ko. 10 dah. 10 dah. Pasal kita tanya jenaga pun ni 10. Jenaga. Piyah. Cakap 10. Jangan jual jenaga itu. Tanya berapa? Sini SPM 10. Diploma 20. Jenaga. Dekat Deng tu. Mu nak pergi kuat. Cakap gitu. Macam burung pucung cakap. 10,000. Janda. Tak ada tanda. Kalau murah nak kat lekor. Dah apa dah. Mak dia kata 20,000. Pasal dia ni mengaji kodeh. PT. Banyaknya PT. Faham? 20,000 mak dia kata. Jadi lelaki dah ada PT. Ada 15. Tak usah tawar-tawar lah. Bukan nak beli lembu. Faham? Mu cari lah 5,000 lagi. Tak setuju juga, cari orang lain lah. Bunga bukan sekutung. Faham tak lagi? Dah dia letak harga ke bandar dia. Dah anak dia. Lepas dia kata apa kita? Dah anak dia. Kaki mak dia bakit paper saja kat 15,000. Paper saja harga dah. Sejabir 30. 3 tahun makan paper lagi. Faham tak? Ada? Nak ya? Susu deterjen. Makan. Tak makan barang-barang, dah makan lepak tikam ni anak dara kan. Sushi. Makan. Faham tak ni? Makanan Jepun. Muka negro. Tahu tak? Jangan main berduduk pinjam rendah. Makan sushi. Faham? Duduk. Kubakura. Makan wakyu. Ni akhir zaman. Jadi khabar gitulah. Cuma pihak perempuan kalau boleh sotak tinggi-tinggi sangat lah. Kerana ada sebut dalam hadis yang paling barakah, yang paling rendah mas kahwinnya. Tak? Soalan seterusnya sikit lagi. Anak makan gula-gula ada kandungan gelatin babi. Macam mana nak selesaikan masalah dalam mulutnya? Anaknya. Anak dia makan gula-gula yang ada gelatin babi. Okey. Ayah dia bersedar. Nak basuh guna mulut. Okey. Kalau sebut babi, dia bernasuk binatang yang najisnya mughallazah. Mughallazah ni mufa'alah, yang diberatkan cara basuhnya. Kalau yang lain Nabi kata faghsiluh, basuh aja. Tapi kalau yang mughallazah Nabi kata faghsiluhu sab'a, basuh 7 kali. Itu maknanya berat. Faham? Binatang mughallazah ni ada berapa dek? Ada 3. Anjing, babi dan ma yatawalladu minhuma, binatang yang lahir daripada skandal keduanya. Nampak? Adik ni jawab betul dah, anjing dan babi lah. Cuma dalam ulama' fiqh disebut selagi binatang. Faham? Kalau binatang yang suci, dia nikah dengan binatang mughallazah, anak dia tu walaupun rupanya halal, mughallazah juga. Nampak?
Okey. Bila kata babi, bila kena makan daging babi ke, kena darah babi ke, kena peluh babi, lemak babi, faham tak lagi? Tahi babi, kencing babi, farsiluhu sab'a qiyah dengan hadis anjing. Ulahu nabi turab, wajib basuh 7 kali, salah satu basuhnya dengan air tanah. Okey. Ini dia makan ini gula-gula yang ada kandungan gelatin babi. Jawapan ulama-ulama, cara basuhnya ialah lain. Cukup dengan sekali basuh. Kerana dia istihlak, benda yang telah dibinasakan dalam proses kimia dalam makmal. Adapun yang wajib basuh 7 kali berkenaan babi ialah makan jisim, jirim, tongkolan. Jadi di Indonesia, Jakarta, dia order makan sup. Dia ingat ke sup ayam. Tengok pakai sokok belaka. Makan lepuk isak, tok isak, habis licin semakuk. Bila bayar dia tengok atas sup natang babi tulis. Jangan natang ada tulis. Faham? Alamak. Faham lagi? Maka kata ulama, wajib qoma dengan air tanah sekali, qoma dengan air bersih 6 kali. Ini jawapan ulama. Bukan kita reka. Faham? Tapi kalau bab coklat, gula-gula, itu bukan daging babi tokok. Itu proses kimia dalam makmal. Benda yang halus-halus lah, molekul-molekul yang sangat halus. Maka hukumnya tetap babi, tetapi dia dimaafkan, dilonggarkan, diringankan dengan sekali basuh sahaja. Okey, sudah terjawab. Soalan seterusnya, kenapa payah nak minta bantuan daripada orang kaya untuk orang miskin? Dia kata dia minta dengan orang kaya payah nak beri sumbangan. Minta dengan orang payah, macam minta dengan orang mudah. Orang kaya dia tak sama macam orang miskin juga. Bukan semua orang miskin suka datang ke masjid. Betul tak? Ramai orang miskin tak suka datang. Patutnya orang miskin dah datang banyak ke masjid, kerana ingat kepada kematian. Begitu juga dengan orang kaya. Bukan semua orang kaya kedekut. Lepas tu kita banyak kita tengok, ramai orang kaya yang sebenarnya pemurah. Okey, kita minta dengan A kaya, tak bagi sudah. Kita minta dengan kaya B pula. B tak bagi, pergi dengan C, insya-Allah akan ada orang kaya yang tangannya ringan. Nampak? Secara kau orang lah. Kerana Nabi siap belaka dah. Orang yang kedekut, dia jeruk tekuk dia sendiri di akhirat nanti. Faham? Al-bakhilu ba'idu minallah. Orang bergaluh, orang sayang harta benda, jauh daripada Allah. Tak usah kita duduk dendang lah ke dia. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum pemimpin yang cakapnya angkuh dan sombong? Tak ada peduli siapa-siapa. Mu pemimpin, mu rakyat, sombong, tak masuk syurga. Ingat. Cuma kalau orang kaya sombong, kadang dah pasal dia kaya. Yang pelik orang miskin sombong. Faham lagi? Tapi tak kira siapa pun. Orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, raja, pemimpin, orang bawahan, orang senang, orang susah, sombong, tak masuk syurga. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata gua ni, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang ada dalam hatinya perasaan takabur. Soalan seterusnya sikit lagi. Boleh tak daging korban orang miskin dan jiran diagihkan esok hari atau seminggu lepas majlis korban? Dengar baik-baik orang binjar rendah. Kalau ada orang miskin, hendaklah kita beri segera. Ada pendapat mengatakan segera itu wajib, ada pendapat mengatakan segera itu sunat. Faham? Pendapat yang ramai ialah sunat kita beri segera. Okey, pagi ni kita melih korban, tengah hari ni kita hantar, sunat. Tapi soalan dia, esok baru kita nak beri daging korban pada orang miskin, hukumnya harus, tidak berdosa, dibolehkan. Yang tak boleh, orang miskin ada, kita tak mau bagi.